bab niat. Maksudnya tuan-tuan, maksudnya ada sahabat yang tak boleh nak pergi, bukan kerana saja-saja menilau, tidak, tapi kerana mereka tu ada keuzuran, hati membuak-buak nak pergi, tapi Nabi tak bagi. Kau tak sihat, duduklah berehat. Tapi niat dia, azam, tekad dia jelas sudah nak pergi, tapi keadaan tidak mengizinkan. Maka Nabi kata, walaupun dia tak pergi, tetapi dia menyertai. Sebab itu tuan-tuan pernah ikut jamaah tabligh. Jamaah tabligh, sistem dia perlu pergi berziarah dengan kita tuan. Dia ada taklimat sebelum gerak tu. Bila taklimat tu diberi, dia akan bagi siapa yang nak pergi ke rumah orang alim ini. Selalu tabligh ni dia pergi kepada orang yang dah sembahyang kan. Kadang-kadang kita datang, kita sembahyang, kita pun cakap dengan dia, kita pula sekolah dengan dia. Kau nak berdakwah, kau pergi lah untuk budak-budak yang tak sembahyang tu. Kau kita nak, dia memang selalu dia bersajid. Kita malah orang yang dapat tabligh ni kan, sebenarnya tuan-tuan, dia datang tu bukan nak dakwah, dia datang tu nak ziarah. Sebab dia telah kenal bagi siapa yang orang yang selalu pergi masjid dia. Sebab dia kata orang yang selalu pergi masjid ini, orang yang telah dipilih oleh Allah, ada keberkatan dia. Sebab tu dia datang, kalau dia datang di kita mengajak tentang saya mengajar, dia akan tanya tu, Ustaz, apa nasihat kepada kami? Dia tanya, apa nasihat? Itu sunnah sebenarnya, tuan-tuan, apa nasihat? Jarang kita tanya demikian soalannya kepada isteri kita, betul tak? Pernah tak kita buat? Sayang, apa nasihat saya kepada abang? Ya, selalu ni isteri dia kata, jangan mengaji dan jangan buat asal. Ini tuan-tuan, pentingnya niat. Contoh mudah yang tuan-tuan kata, kalau kita nak mengaji dah 5 tahun berkhusus belajar alias, tapi nama-nama tak senarai, kan? Jadi tuan-tuan, mestilah kita ada rasa, orang kata keresahan berlaku, tuan-tuan ya? Jadi kita pun katalah macam mana lah. Walaupun dia tak pergi tuan-tuan pada tahun itu, tapi dia berniat, dia dapat pahala berdasarkan hadis ini. Tapi jangan pula seniat lah, tak dapat anggoi dah. Ya. Baik shopping niat dia, tapi kalau niat okey pun dia. Ada juga kadang-kadang orang fikiran macam tu. Sebab itu tuan-tuan, Islam ini dia sangat indah dan sangat mudah. Tak ada alasan yang tak boleh, tuan-tuan. Perkara-perkara yang baik kan, tuan-tuan? Kan? Contohnya tak boleh nak berperang, tak apa, kamu berniat. Tak apa kamu berdoa. Sebab tu jemaah tabligh ni tuan, ada katakan dari 10 orang, 5 orang pergi, 10 orang duduk di masjid. Apa kerja dia tuan? Bantu dengan berkat zikir. Dia berzikir tuan. La ilaha illallah sebanyak berapa tu? Tawasul dengan zikir, minta kepada orang yang pergi ni, sahabat yang pergi ni, 2 orang, buka hidayah. Bukan kepada saja orang yang berkunjung dengan orang yang menerima kunjungan, tetapi juga dia nak minta, ya Allah, jadikan amalan ziarah ini sebab perturutkan hidayah kepada ahli qaryah. Itu sebenarnya kita. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala nak menghuniakan apa saja perkara tuan-tuan, tiada sekatan padanya. Kerana Allah yang ampuni, yang pemilik seluruh anak. Tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak pula memberi dalam keadaan tuan-tuan tanpa ada kebaikan kepada hamba. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberi sesuatu perkara itu dengan mudah, maka manusia dikatakan akan happy. Sama seperti dengan anak kita, kan? Sebab tu orang tua ni kata, kau dengan anak kami kau susah-susahkan, jangan kau mewah kau nak. Adakah disuruh kita perlu menyusahkan anak kita? Tak. Sebenarnya, apa makna susah dan apa makna menyusahkan dengan susah-susahkan? Perkataan Malaysia ni kalau berulang 2 kali maknanya tak serius. Main. Dengan main. Main positif, main negatif. Sebab tu kadang-kadang
Kasih bola senyap, kasih bola senyap. Oi, kau jangan main-main pakai depan itu gol. Betul tak? Sudah. That's why ya kan? Ada perkataan yang sensitif di belakang itu. Jangan juga itu. Itu betul. Itu sebabnya dia orang kata sayang isteri tinggalkan. Bukan tinggalkan dia. Apatah lagi meninggalkan dia. Meninggalkan itu banyak maknanya itu. Sayang anak tangan-tangankan. Maknanya bukan di tangan kita, tetapi tangan acuh tak acuh je apabila sampai pada tuntutan ke tahap itu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam soal beramal ibadah ni tentang Islam ini juga kan, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Senang, jangan disenang-senangkan. Contoh, mudah dan senang itu tuan-tuan apabila kita hanya boleh tahap itu saja, Allah tuntut sampai tahap itu saja. Sebab Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak tuntut apa yang kita nak buat ni tuan-tuan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Apa yang kita mampu itulah yang Allah tuntut. Kamu boleh sedekah berapa ringgit, 10 ringgit, itulah yang Allah tuntut. Kamu mampu sedikit dia. Sunat ke wajib? Sunat. Tuan-tuan Allah tuntut. Kalau kita buat yang sunat, Allah gandakan apa yang kita nak. Tapi kalau kita tak bagi, kita tak bersedekah dengan apa yang kita sunat tadi, sekarang itulah yang kita dapat. Sebab dunia ini Allah letakkan kaedah amalan dia. Kalau kamu tidak bersedia untuk memberi, kamu tidak ada pula untuk menerima. Hari ini tuan-tuan, contoh mudah ni lah, boleh tak kita mendapat salam kalau kita tak memberi salam? Orang tu tak nak salam dengan kita pun tak nak salam dengan dia, dapat tak? Tak dapat. Tapi macam mana kita nak dapat ucapan salam daripada orang yang tak nak beri salam ni? Bagi dia salam. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam kan. Sebab kalau dia tak jawab, dia berdosa. Tuan-tuan, walaupun kita sunat, pahala kita lebih besar daripada pahala menjawab tadi. Apa pula Ustaz? Dia jawab wajib. Sunat lah yang kecil, pahala wajib lebih besar. Betul, tetapi yang sunat ni kan, dia boleh dapat apa pahala wajib orang terdapat. Sebab Nabi kata, apa yang kamu pimpin orang berbuat baik, dapat dia berbuat yang kebaikan itu, kamu akan memperoleh sama seperti apa yang dia dapat. Pernah tak dengar satu hikmah kalau kita menyediakan makanan orang yang berbuka puasa? Kan? Kalau kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, orang yang memberi makanan ni akan dapat pahala sama seperti apa pahala orang yang berpuasa. Tapi kita ingat kan, kerana juga dia berpuasa. Kalau dia tak berpuasa nanti mana nak disangkut benda-benda tu? Kan? Contohnya, boleh tak seseorang itu memberi berbagai-bagai barang, sedangkan pergelangan tangan dia tak ada? Macam mana dia nak sangkut benda tu? Tak ada tangan. Jadi sangkut benda. Jadi, yang kita maksudkan. Baik. Ini kenyataan. Jadi tuan-tuan, niat mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat tinggi dalam sesuatu amalan kebajikan. Tuan-tuan, bila berniat saja tuan-tuan, terus tuan-tuan Allah bagi satu kebajikan. Satu, itu dia punya jumlah. Saiznya kita tak tahu. Saya minta Allah tuan-tuan kita ni tuan-tuan, sayang. Sebab kita umat Nabi Muhammad. Special kita duduk menjadi umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang sebelum Nabi kita tuan-tuan, berniat dapat baik, belum tentu dapat. Melahirkan kalau dibuat, itu pun dapat satu. Kita tak dengar, kita niat dapat satu. Kita buat apa yang kita niat, dapat 10 ke 700 ataupun adhaful mudha'afah, berganda-ganda. Merujuk kepada apa pun, satu jiwa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu tuan-tuan, kita suruh anak kita buat apa ni adik, kalau nampakkan kain ni dalam mesin basuh tu ada 3 bakul tu. Kan? Tuan-tuan, anak kita buat. Tapi cara tuan-tuan ni sangkut contoh yang tak dibuka je bang. Sap. Itu pembawa rumah tu. Tuan-tuan. Tuan-tuan, kita logo kadang-kadang tuan-tuan hati
sakit dia buat sesuatu, bukan nak nyangkit dia punya apa tu, disayat dia. Angkat dah saya, angkat dah apa tu. Orang buat tu. Kalau dah nanti jalan. Tapi kalau dia buat dia apa tu. Kita pun keluar tengok je lah. Berumpa-rumpa, satu dia tak dibukaan. Tapi bayangkan tuan, kita suruh anak kita, kan, kecil, tolong sampaikan kain tu. Mama nak masak dan tak sempat. Dia terus angkat tangan. Dia bentangkan. Siap bila tak sempit tu. Oh, cantik dia tuan. Kan? Mana yang pakai sensitif tu diselindungkan di sebelah kain batik rumah kan. Tak nampak jiran-jiran tuan. Tuan. Kita pun tengok cara dia bisul. Astagfirullahaladzim. Bagusnya anakku kalau itu abang. Itu. Dia bukan. Kan? Perhiasan ni kan. Sebenarnya banyak menjadi anak ni sebenarnya pemimpin sebenarnya. Kan, bapak ni dia bagi keputusan saja kan. Bila rumah tidak terdayo, siap potong balik apa mak cakap dengan barang. Besok tak ada. Besok kan. Tapi anak relax dia. Sebab dia tahu dah mak memang sebaik-baik umat yang diutuskan oleh Allah untuk bumi kan. Baik tuan-tuan, yang kedua dalam hadis ini juga dapat kita fahamkan bahawa orang yang uzur, yang berniat menyertai peperangan, dia juga mendapat pahala seperti orang yang berperang. Itu dalam konteks hadis ni. Sama dah seperti yang tentang pada hari ini, sampai minggu lepas dan minggu ni 4 kan jemputan kahwin. Besok tak lupa tuan-tuan. Kan minggu ni kan bersih kan? Sebab minggu terima janjian. Memang banyak tuan-tuan. Apa ni? Semi kahwin kan? Jadi tuan-tuan, kita tak dapat nak berkimpik ni. Jadi kita tak terdaya tuan. Bukan tak terdaya tu bukan kita tak boleh nak bagi sumbangan. Tidak. Tapi tuan-tuan kemampuan nak pergi kita dengan keadaan jalan sekarang ni, kereta lebih panjang daripada jalan raya kami. Kan? Tuan-tuan ya? Jadi kita pun nak pergi ni tuan-tuan ya. Ada niat nak pergi. Tuan-tuan. Tapi jangan pula kita tak ada niat nak pergi, tapi kita bagi harapan kita dah sampai. Itu jangan tuan-tuan. Lebih baik secara terus terang kita cakap apa yang sebenarnya. Dia hantar mesej kepada tuan jemputan untuk perkahwinan. Apa ni anak kami yang kedua ni turut mengundang sesi kahwin. Kita tak boleh pergi dengan terus jawab terima kasih di atas jemputan. Maaf saya mohonkan saya mungkin tak dapat sampai. Bersama-sama ini saya sertakan duit sebanyak 200 untuk sumbang. Itu kalau boleh lah. Kan? Kalau tak dayo. Kan? Kalau tak dayo, malah saya doakan semoga perjalanan majlis akan selamat dan dikurniakan apa ni pasangan ini berkekalan bahagia sampai ke syurga. Betul? Tak cukup. Jangan tak berkata tak? InsyaAllah mukunya tak datang. Siap nak. Sampai itu tak datang. Dan tak datang tak beritahu pula tu. Tuan-tuan, kita ni orang Nepali kita berharap kita datang aku datang semua sudah. Sebab kadang-kadang bila kita datang majlis tu jadi meriah kan. Kadang-kadang DJ tu mana diumumkan ketibaan pengarah Rizda. Kan ilmu ni kan. Kan? Jadi orang pun hubungan silaturahim tu terjadi tuan-tuan. Jadi kita berbagai-bagai kita apa ni kaki tangan Rizda apa dia sedang menguap kedua kali menambah dia. Perasan pengarah sampai kita pun pengarah sampai selamatkan diri kan. Yes. Sekurang-kurang kita dah selesai kita makan, kita jemputkan dia, kita pun jumpa dengan pengarah kita. Assalamualaikum tuan, apa khabar tuan? Tambah nasi kan? Jadi kita lagi termah penasib semua, penapai semua, kan? Contoh macam itu. Ada tak kemesraan kita jumpa tu? Masya Allah. Kan pengarah kata, nak ke mana lah ni? Nak ke Ombak pula? Berhati-hati. Saya tengok tadi kereta banyak. Baik, terima kasih tuan. Apa dia tanya tu? Berhati-hati. Itu satu doa sebenarnya. Kan? Saya mana? Ke Ombak? Dalam bush. Dia takkan
membawa kepada kebaikan. Walaupun perut dah banyak, tapi hati bengkak tu sampai hati cakap tentu, kan? Bayangkan tuan, kata dalam kita hantar mesej dengan kita punya ketua yang menuliskan kita punya cuti. Assalamualaikum tuan, saya mohon cuti kecemasan kerana saya tak sihat membawakan budak. Contoh. Kan? Contohnya tak? Kan tak pilih pun tak kot, tak sihat je kan? Bayangkan tuan kalau kata, okey, cuti diluluskan, saya doa kepada Allah semoga sihat dan sejahtera hendaknya. Anda penting untuk organisasi ini. Contoh tuan, sihat tak? Sihat, tapi tak ada tanda sebab ada cuti. Ya tuan, saya kalau dapat mesej yang cakup tuan daripada saya bersama mufti dan nombor yang tuan kan? Jadi lagi kalau kita dapat mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak ada mesej kita terbentang di langit. You are the best. Betul. Kan? Tetapi apa yang Allah berikan kepada kita tuan-tuan, kita rasa ya Allah, berat kita dapat rasa ya Allah, lapang ya Allah, syukur rasa rindu sangat pada ya Allah. Tuan-tuan, itu bahasa Allah, bahawa Allah hampir dan dekat dengan kita. Baik. Selanjutnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang kelima, wa rawahu Bukhari an Anas qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-uzr. Yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu. Maknanya apa tuan? Hadis ni ceritanya sama, tapi periwayat itu berbeza-beza. Seorang ni Abu Abdullah yang dengar. Yang ini tadi tuan-tuan ialah diriwayatkan daripada Bukhari, daripada Anas. Tetapi sahabat-sahabat ramai. Sebab tu tuan-tuan, hadis-hadis ini dia ada martabat-martabat dia. Itu dengan ilmu hadis. Tetapi kita tengok ya. Baik, semasa kata Nabi, semasa Anas mengatakan, semasa kami kembali daripada perjalanan peperangan Tabuk, satu peperangan yang sangat kecil tuan-tuan. Ya, keadaannya yang jauh. Dulu bukannya ada bas, bukannya adanya apa ni terak nak pergi tuan-tuan, tetapi ialah kita menggunakan kenderaan-kenderaan yang tradisional, unta dan juga berjalan kaki. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan yang jauh itu sudah tentulah orang yang uzur tak boleh. Sama lah seperti orang yang nak pergi haji, tapi dikatakan oleh pegawai perkhidmatan, jangan kata, minta maaf puan tak boleh pergi sebab puan dah menjadi dari SIS. Ya, sebenarnya benar tak kata bahawa orang nak pergi, tak boleh puan bahaya, nanti apa-apa terjadi di sana susah. Kan? Biarlah. Di mana-mana pun mati. Di mana-mana pun mati. Waktu tu tuan-tuan, kan? Waktu tu. Tetapi ialah kita pandang daripada aspek yang lain. Dan contohnya lah, kalau dia mati, waris timur tak tahu. Tapi waris persoalan dah tahu mak dia tak sihat. Apa pula doktor warna kan? Sekarang apa jadi? Saya sama doktor. Dan sekarang kan kita sama dalam saya. Kasih sikit betul tuan. Dan sekali ni kan sebab apa tu tak boleh menerima. Kan? Kita kalau tak boleh menerima, kita tak tidur malam, tak boleh makan, tak tersuap. Kan? Kita marah kan suami kita sebab tak boleh kencang. Tahu tak sampai ada bulog isteri tu. Kan? Suami tak dimarah kan? Sehingga berlaku tu takkan kena belajar sebenarnya. Kan nanti misal manis tu kan. Ini berlaku dah bodoh kan. Tentang Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi dalam perjalanan yang uzur ni, kata kalau orang tu dia tak dapat pergi di Mekah, tapi dia ada niat tinggal. Seolah-olah dia tentang dia nak pergi, Allah kurniakan apa yang dia maksudkan. Cuma jasad misalnya hukum dunia saja yang dia tak dapat. Apa katanya Nabi? Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat yang terhalang daripada menyertai peperangan kerana sakit. Di mana saja kita berjalan, ke hulu atau ke lembah, mereka tetap bersama dengan kita. Maksudnya apa saudara? Mereka tetap dapat pahala sebagaimana kita dapat.
Boleh kita nak cemuk? Kalau macam tu tak ci lah. Tuan-tuan, aci tak ci ini bukan bidang kuasa kamu. Bagi pahala bukan yang hak kerajaan Malaysia ataupun satu-satu tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan boleh mengusahakan sebab-sebab pendapatan pahala. Pemberian pahala itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tanya kepada ustaz. Ustaz, kalau kita baca Quran kan, pahala kita bagi kepada arwah ibu dan sampai tak? Sebab ini ni betul dah selesai dah tu, tapi dibangkitkan oleh beberapa ustaz-ustaz muda ni. Dia kata tak sampai bila dah hati dah katalah kita tutup buku. Jadi tuan kan, jadi kita pun nak jawab pun, nak bagi ujian pun tak tengok. Boleh tu, saya tak boleh lah. Tak ada hadis yang betul-betul sahih dan jelas. Sebenarnya kita boleh tanya lah, kau pergi dulu ke sana kan? Dan cibu antaranya mendapat kau pergi dulu. Sudah kan? Jadi tuan-tuan Nabi kata pun, sahabat ini walaupun dia tak pergi, tetapi mereka memperolehnya seolah-olah wahum ma'na. Kan? Mereka itu seperti kita juga bergerak pergi walaupun mereka itu tidak bersama kerana faktor habasahum al-uzr. Mereka itu telah dihalang dengan keuzuran yang mereka ada. Riwayat daripada Bukhari. Hadis yang pertama tadi riwayat daripada Muslim. Hadis yang kedua ni riwayat daripada Bukhari. Imam Bukhari dan Imam Muslim ada kitab masing-masing. Mereka mengumpulkan hadis yang sahih dan juga berotoriti untuk dijadikan hujah. Imam Muslim mengumpulkan hadis itu lalu dinamakan Sahih Muslim. Hadis-hadis sahih yang dikumpulkan dan dibukukan yang dilaksanakan oleh Imam Muslim. Hadis-hadis sahih yang dikumpulkan dan dibukukan oleh Imam Bukhari dinamakan Sahih Bukhari. Tentang nama yang dirahmati oleh Allah, sebagai akhirnya pengajaran yang boleh kita ambil, orang yang uzur syar'i dikecualikan daripada mengerjakan kewajipan yang ditentukan. Contohnya di sini kita. Walaupun mereka ini tuan-tuan diwajibkan solat, tetapi ada masanya tuan-tuan mereka tidak dibenarkan melaksanakan solat ketika dalam keadaan uzur mereka. Walau bagaimanapun tidak pula menghalang orang perempuan ini nak melakukan kebaikan, beramal dengan namanya zikir. Bila dia berzikir, adakah dia tak dapat pahala? Tak, tuan-tuan. Allah lagi sangat menghargai walaupun tak mendirikan solat, tapi dia tetap berzikir, mengambil masa. Katakanlah masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, dah zuhur. Nah sebenarnya cuti, duduk sekejap, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Fikir hubungan kita dengan Allah. Jangan dalam muka 3 minit cukup. Itu pun dah itu lama tu. Kan? Jadi kita fikir itu pun tuan-tuan kan sebagai satu perkara yang soleh. Jadi tuan-tuan apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar ini insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala wa sallam wa Allahumma fa'alna fi qur'anika wa rizqna fa'alna nabiyyi wa khatam anbiya wa mursalin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, keberkatan majlis ini ya Allah, kurniakan kami pertambahan ini, kurniakan kami pertambahan kefahaman dan ketemu kami dengan orang-orang yang saleh, mendorongkan kami untuk beramal ibadah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakan kami rezeki yang berkat dan yang mencukupi, banyak dan memenuhi. Mudah-mudahan kita sebut kami dapat berkebaikan dan petunjuk taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah diri kami, selamatkanlah istri kami dan anak-anak kami, keluarga kami, umat ini ya Allah daripada fitnah akhir zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Itu dah selesai yang saya sampaikan kepada Ustaz. Menurut banyak penjelasan yang kita dapat pada pagi ini, semoga dengan sampaikan oleh Ustaz menjadi pedoman kita sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudi makan masa
hadir di sekitar ini pada hari ini. Dan saya berpihak majlis mohon maaf jika ada saya silap perjalanan ketika tadi. Yang baik kepada Allah yang tidak beriman diri saya sendiri. Semoga kita mengakhiri majlis kita pada hari ini. Semoga kita baca satu kafar dan surah As.